Tajuk 49, di mana kita diminta supaya lakarkan sejarah hidup kita ini dengan ikhlas berbuat kebaikan. Kita bincang tajuk ni lah untuk kita dapatkan redha Allah dalam hidup kita ni. Di antara perkara yang perlu kita sentiasa jaga pada diri kita ialah kitanya mesti jaga keikhlasan dalam kita berbuat yang disebut dengan segala kebaikan. Kerana tanpa keikhlasan dalam kita berbuat kebaikan itu, nescaya tidak akan dipandang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita dah buat baik dah, tapi baik kita tu dengan niat untuk nak menunjuk-nunjuk, rugilah pahala yang sepatutnya kita dapat. Lalu hidup kita ini, kita diajar supaya jaga pada diri kita ni keikhlasan. Ikhlas tu sentiasa tertancap dalam jiwa kita. Perasaan jadi ikhlas. Saya biasa sebutlah, kita jadi dalam hidup kita ni, bila kita jadi isteri yang ikhlas, jadi suami yang ikhlas, bila kita jadi sahabat yang ikhlas dalam hidup kita ni, biar jangan ada prasangka, jangan ada perasaan yang tak puas hati, perasaan yang kita ni sentiasa menjadikan diri kita ni serba tak kena dalam hidup. Bukan begitu sebagai seorang mukmin. Orang mukmin ni, kalau dia nak suruh amalan-amalan dia diterima di sisi Allah, dalam perbuatan kita diterima di sisi Allah, segala benda yang kita buat, benda yang baik tu dipandang di sisi Allah, ialah kita mesti belajar untuk menjadi ikhlas. Maknanya tak ada perasaan nak mengungkit, tak ada perasaan kita nak rasa tak puas hati, tak ada perasaan pada diri kita ni, perasaan-perasaan yang pada diri kita ni rasa serba tak kena. Itu tak ada pada diri kita. Tapi kita sentiasa dalam keadaan yang rasa tenang dan kita rasa lapang dalam hidup kita saat mana kitanya melakukan amal soleh dalam kehidupan kita ini. Kerana biasanya hidup kita ni, bila kita buat benda-benda yang baik, mesti akan diganggu oleh syaitan. Syaitan ni akan ganggu. Di antara gangguan yang syaitan ganggu kita ialah nak suruh kita jangan jadi ikhlas. Itu yang kita kena faham. Tiap-tiap kali mana kita buat benda-benda yang elok dan sebagainya, kadang-kadang kita ni jadi payah nak jadi ikhlas. Bangun tengah malam kan, tahajud dah. Tahajud ni melatih diri jadi ikhlas lah. Kerana ada waktu malam, orang tak nampak. Dan kemudian dalam keadaan tak ada siapa pun yang tahu, dalam gelap pula. Misal contohnya kita bangun tahajud, tapi pergi selfie lagi dianya. Kan? Dia pergi selfie seorang-seorang. Lepas tu dia post pula dalam Facebook. Kemudian dia pun tulis selamat bertahajud, dia tulis. Ni maknanya senang nak jadi hilang keikhlasan. Lepas tu lepas mayang tu mula nak tengok ada orang komen, tak ada orang komen. Mula dia nak tengok berapa orang yang like yang dia bangun tahajud malam tersebut. Dah cantik dah kita buat, tapi dia nak jadi kita ni datang perasaan-perasaan macam tu. Kadang-kadang kan kita masak dah elok dah, letak dengan bunga lagi, susun elok lagi. Lepas tu kita letak je atas hidangan tu, cantik dah. Tapi lepas pada tersebut, kita pun tunggu bila suami kita nak puji kita ni. Kita tunggu saat demikian. Tiba-tiba suami kita tak puji. Makan ngap-ngap dianya. Tanpa dia puji. Dia datang dalam hati kita tu lintasan. Orang tua ni memang nak mati sungguh. Kita mula dalam jiwa kita. Dia jadi rasa nak geram tu ada pada diri kita. Kita ni buat habis terbaik dah. Kita ni buat habis cantik dah untuk dia. Sepatah pun tak keluar daripada mulut dia untuk nak memuji kita. Di waktu itu, ada lagi tak, berbaki lagi tak keikhlasan? Tak ada dah keikhlasan. Dia dah hilang dah. Pahala kita dapat ke? Kita dapat penat je. Kita tak dapat, dahlah makanan habis, penat pun dapat dalam hidup kita. Kemudian dalam masa yang sama, Allah tak mulia pun amalan yang kita buat tadi. Kita buat ni kerana orang ke? Kita buat ni kerana Allah. Ni dalam hidup kita ni, sentiasa perkara ni mesti jadi keutamaan untuk dapatkan redha Allah dalam hidup kita. Ni benda yang kita kena sentiasa jaga. Suatu tajuk yang kita bincangkan ini,
Walaupun nampak tajuknya ringkas, lakarkanlah sejarah hidup kamu dengan ikhlas waktu mana berbuat kebaikan. Nampak simple saja, tapi sebenarnya benda ertinya terlalu besar dalam hidup sebagai seorang mukmin. Ni kemudian macam mana kita nak jadi ikhlas ni? Ikhlas ni tak terdapat pada si kafir. Ikhlas ni tak terdapat kepada si munafik. Orang munafik tak akan jadi ikhlas. Orang kafir tak akan jadi dalam hidup dia jadi seorang yang ikhlas. Tetapi ikhlas ini dapat mulianya apabila kita jadi orang yang beriman pada Allah. Ini tajuk, kita sambung tajuk kecil dalam tajuk ni nya. Mulianya orang yang beriman kepada Allah. Bila kita ni meyakini hidup dengan Islam, itu jadi mulia dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, yang menyebabkan kita boleh jadi ikhlas, kita boleh jadi faham makna ikhlas ni bila kita beriman pada Allah. Kalau kita tak beriman pada Allah, kita tak faham makna ikhlas ini dalam kehidupan sebagai seorang di atas dunia ini sendiri. Jadi kita boleh faham jadi ikhlas ni bila kalau mana kitanya beriman kepada Allah. Saya suka umpamakan seorang mukmin itu seperti seekor lebah. Ia lebah hanya mencari madu yang bermanfaat untuk dijadikan madu. Bermakna seorang mukmin hendaklah mencari perkara yang bermanfaat saja dalam hidupnya. Lebah tu kan dia cari bunga-bunga yang bersih, dia cari tempat-tempat yang bersih. Ni sifat orang mukmin lah. Sehingga Allah buat satu surah An-Nahl dia panggil surah lebah, nak diajar pada kita supaya kita ni dalam hidup jadi macam lebah, jangan jadi macam lalat. Sifat kita je cari yang baik-baik je, kita pandang yang baik-baik je, sentiasa positifkan dalam hidup kita ni. Jangan hidup kita ni sentiasa jadi negatif, sentiasa kita ni memandang yang tak baik, jangan. Tapi pandanglah dalam hidup kita ni dengan pandangan yang baik. Ia berbeza dengan orang yang bersikap bak seekor lalat. Resmi lalat adalah mencari sesuatu yang busuk dan tidak berguna. Ini bukan sifat orang mukmin dan wajar dijauhi. Nak digambarkan demikian. Kita ni belajar jadi macam lebah lah. Lebah tu kan, sampai Allah cerita banyak kelebihan tentang lebah. Sampai Allah jadikan hasil daripada dia tu madu. Kalau tuan-tuan buat kajian terhadap lebah, unik sangat. Hebat sangat. Allah jadikan dia jaga ratu dia. Dia jaga ratu hidup puluhan tahun. Disebutnya ratu tu hidup sampai 7 tahun ke 8 tahun. Begitulah ratu yang hidup. Dia hidup tak lama pun. Tapi dalam hidup tak lama tu pun lebah ni, demikian dia tetap bekerja. Buat kerja dalam hidup dia. Sentiasa cari yang baik-baik je di kalangan lebah. Jangan jadi macam lalat. Lalat walaupun ada tempat yang bagus, dia pergi cari tempat yang buruk juga, yang jahat juga, yang akhirnya dia tak menghasilkan apa-apa, bahkan menghasilkan najis, menghasilkan virus-virus yang banyak daripada kaki dia, yang diterbangkan daripada lalat ini sendiri. Ini nak gambarkan demikian. Bagi seorang mukmin, segala sesuatu yang ada pada dirinya mengandungi faedah dan semua yang dimilikinya adalah bermanfaat. Kena jadi macam tu. Kita ni Rasulullah kata, khairun nas man yanfa'un nas. Rasulullah sebut demikian. Bila tanya, orang yang terbaik di kalangan manusia ni siapa ya Rasulullah? Orang yang bawa manfaat pada manusia yang lain. Orang yang hidup dia tu, kita ni, dengan adanya kita ni, orang lain boleh ambil manfaat daripada kita. Manfaat maksudnya apa dia? Dia turut memberi kekuatan pada orang lain. Yang fa'unnas, memberi manfaat pada orang. Adanya kita ni dirasai. Jangan sampai kita ada tidak dirasai di kalangan kita. Jangan. Biar kita ni ada manfaat lah. Biar kita ni berperanan, ada peranan. Kadang-kadang kan, dalam hidup kita ni, ada orang, dia ada dengan dia tiada tu, sama saja. Ini kadang-kadang orang sebut demikian kan. Biar kehadiran kita di mana-mana saja pun, orang tahu, bagusnya dia ni ada. Kerana dialah yang menyebabkan, Alhamdulillah, majlis kita ni jadi sempurna. Menyebabkan jadi terbaik dan sebagainya. Ini orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat, Rasulullah sebut. Tapi kadang-kadang ada orang, yang dia ada tu menyampah orang lain.
Orang kata, kenapalah dia ni datang? Kalau dia ni tak datang, jauh lebih baik daripada dia datang. Nak sebutnya, ada orang yang jenis macam tu kan. Yang jenis macam tu orang yang rugi. Kita orang mukmin ni, biar kita ni yang fa'unnas, memberi manfaat pada manusia yang lain. Daripada mana manfaat dia ni? Keikhlasan dia. Keikhlasan dia tu. Yang dia, kadang-kadang kan kita majlis kenduri-kenduri yang kita buat kan. Ada je orang yang macam ni. Orang yang baik-baik datang tolong, bantu, dia buat yang tu, dia buat yang ni. Tanpa mengharapkan balasan. Di kampung-kampung dululah. Kalau kita di kampung-kampung dulu, kalau buat gotong royong ke, buat majlis-majlis ke, dekat surau, dekat masjid, bila buat majlis je, dia datang terus. Tolong terus. Tolong kupas bawang, tolong buat kemaskan itu, buat tolong banyak je. Sampai peringkat, kalau dia tak ada tu, kita rasa, alah, kenapa dia tak datang? Rasa galat dengan ketiadaan dia. Tu jadi demikian. Tapi ada orang yang, dia datang tu menyembang je. Dia datang tu, mulut dia tak berhenti. Riuh tempat tersebut. Tapi menyusahkan orang pula. Dia tak buat kerja, duduk je dia ni. Yang macam ni, kita kata, lebih baik dia ni balik daripada dia ada. Nak sebutnya demikian. Ini kenapa? Tak ada manfaat. Menyusahkan dan sebagainya. Yang lebih teruk lagi, dia datang tu, dia komplain orang tu, dia komplain orang ni. Dia komen orang tu, dia komen orang ni. Yang menyebabkan orang ni mesti dia tak ikhlas. Mesti dia tidak ikhlas. Orang yang ikhlas ni, dia buat je. Wa kulit malu. Dalam hidup dia, dia buat je dalam hidup dia. Fasayarullahu amalakum. Dia akan dirasai. Dan Allah akan tengok setiap amalan yang kamu kerjakan itu. Dia menceriakan. Kadang-kadang ada yang datang tu, dia riuh saja, tak apalah. Dia duduk pun tak apa, dia menceriakan orang lain. Ada juga manfaat demikian. Jangan dia bercakap hal orang sudah. Kadang-kadang dia datang tu, dia pula memanggil orang tu, panggil orang ni. Yang menyebabkan akhirnya keseronokan dan keriuhan itu terasa di kalangan kita. Ni kadang-kadang ada juga orang yang bermanfaat demikian. Dia tak boleh buat kerja lain, tapi dia meriuhkan. Dia jadi radio buruk, dia panggil. Di kawasan tersebut. Nak gambarkan supaya keceriaan itu wujud, dia panggil. Baguslah, ada maknanya paling tidak dia bermanfaat. Dipanggil demikian di kalangan kita. Orang yang ada manfaat ni perlulah dalam hidup. Kita dengan anak menantu kita kan, kita boleh perasan. Menantu kita yang bermanfaat dengan menantu kita yang hantu, dia panggil. Yang jenis demikian. Kita boleh perasan terus. Ada menantu kita ni, kalau dia balik, dia tak duduk diam. Dia mesti kemah rumah, dia buat yang tu, dia buat yang ni, dia susun. Sampai kita rehat lah. Bila dia balik tu, kita jadi rehat je. Kerana apa dia? Kerana tangan dia tu ringan dalam membantu kita. Dia pun sebut, mak tak payah masak. Mak tak payah tu. Jom dia kata. Dia akan buat kerja-kerja dapur. Dia akan siapkan. Dia akan susun. Ni menantu yang baik. Ada yang jenis menantu hantu. Yang jenis balik je, dia masuk dalam bilik. Senyap je dalam bilik. Lepas tu, masa makan, nampak pula muka dia ni. Yang jenis demikian. Masa makan, nampak, oh sedap lah mak masak. Sedap lah, dia puji kita. Tapi dia sendirinya, pinggan pun tak basuh. Kemudian periuk-periuk pun tak dicuci. Kemudian dia sendiri pun bersemak, sepah je, menyusahkan dengan kepulangan dia dalam rumah tangga kita. Allahu Akbar. Dengan lampin anaknya, dengan pampersnya, dengan tak erti nak cuci, tak erti nak susun dalam kehidupan kekeluargaan. Kita sebut malang sungguh anak kita dapat menantu hantu, dia panggil. yang dalam hidup kita demikian. Tapi nak sebut sakit hati pula, dia panggil. Tak nak tegur, nak tegur takut masing-masing cepat terasa hati. Nak buat macam mana? Sebesalah jadi mertua macam tu. Sebesalah kitanya. Dulu nampak bersih sangat. Dulu nampak belum kahwin dahulu nampak tersusun sangat. Tapi dah nampak anak 2-3 orang ni, jadi macam tu rupa-rupanya. Yang ni na'udzubillah min zalik lah. Kita minta jauh lah daripada Allah, daripada suasana yang demikian. Kan? Ya, kadang-kadang harap pada cucu je lah.
menceriakan hidup kita. Kalau tak fikir cucu, lama dah kita sebut. Kalau tidak kerana cucu, lama dah kita tak nak suruh dia balik. Duduk kat rumah dia lah. Sepah kat rumah dia lebih baik daripada rumah kita. Tapi bila balik cucu ni, kita tak apalah, lega sikit hati. Paling-paling tidak pun kita ada cucu, kita sebut demikian dalam hidup kita. Tapi kena jadi ikhlas lah. Kita pula nak boleh bertahan tak keikhlasan di saat itu. Kadang-kadang payah kita nak boleh bertahan keikhlasan kita. Tambah-tambah dengan usia kita sebegini. Dalam masa kita ni tak segagah dahulu lagi. Dulu kita rasa kuat dalam mengemas rumah. Dulu kita rasa kuat dalam kita menyusun kekeluargaan kita. Tapi bila kita dah berusia, semakin senja dalam hidup kita kan. Dalam hidup kita ni, tak macam dulu lagi. Dulu masak 2-3 jam di kat dapur tak apa. Sekarang kena cari kerusi lah. Kena duduk masak sikit, cari kerusi duduk. Sakit lutut. Dalam hidup kita, lenguh. Kadang-kadang hidup kita tak sama lagi dengan dulu. Yang menyebabkan akhirnya keikhlasan tu hilang. Saya nak sebut yang tu. Kadang-kadang bila kita dah mula mengeluh, terkeluar daripada mulut kita, penat. Dia sebut demikian. Bila kita pula rasa terbeban, keikhlasan tu jadi payah lahir dalam diri kita. Yang tu yang saya sebut tadi. Jadilah orang mukmin yang sentiasa belajar untuk menjadi ikhlas. Payah dalam hidup, tak mudah pada diri kita. Macam kita ni kan, belajar ni kan, kadang-kadang kita ni, perasaan kita ni macam mana? Kadang-kadang datang, tunggu ustaz, lambat pula ustaz ni datang. Misal contohnya, ustaz pula kalau datang tengok, tak datang-datang lagi pelajar. Misal contoh. Benda-benda yang macam tu dia akan menghilangkan keikhlasan. Dalam kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena belajarlah untuk mempertahankan keikhlasan ini, jangan tercabut daripada tubuh badan kita. Jangan sampai peringkat kita ni hilang ikhlas. Tu yang jadi payah pada diri kita. Orang ramai mendapat manfaat daripada apa yang ada pada dirinya. Rasulullah ajar demikian pada kita. Kita ni mesti orang ambil manfaat pada kita. Biarlah kadang-kadang kita kata, penatlah ustaz, saya nak buat semua, tapi lepas pada tersebut, dia kata tak ada pun orang puji, tak ada pun orang yang sanjung kita. Tak apa. Walaupun kita penat, tapi di sana ada pahala yang Allah sediakan untuk diri kita. Bila kita ikhlas. Bila kita ikhlas. Dalam hidup kita kan, kita kata, kenapa mulut kita ni terkeluar juga? Kadang-kadang ungkit mengungkit, kata mengata, terkeluar juga. Kita sebut demikian. Kerana kita kata kita nak luah perasaan kita. Kalau kita boleh luah, maka kita rasa lapanglah sikit pada diri kita. Tak. Sewaktu mana kita luah itu, keikhlasan kita hilang. Kita kena ingat benda demikian. Bila kita mula lafaz, kita sebut, habis ikhlas kita. Waktu itu, bukannya kita rasa lapang hati kita. Bukannya kita ni dah jadi, kita kata, lapang ustaz. Boleh sebut je. Kadang-kadang kan, kita mengungkit cerita-cerita lama dalam hidup kita. Kita rasa macam kita meluahkan perasaan. Habis dah pada diri kita. Tapi sebenarnya, waktu mana kita luah itu, kita sedang luah sekali yang disebut dengan keikhlasan. Hilanglah dipanggil pahala yang patutnya kekal berada pada jasad kita. Sayang kan, pada diri kita penat-penat, kita usah, kemudian kita robohkan kembali. Kita dah buat cantik-cantik dah sebelum daripada ni. Elok dah sebelum daripada ni. Macam kita bina rumah, cantik dah rumah tersebut. Lepas tu kita runtuhkan balik rumah tersebut. Apa yang manfaat kita dapat dalam diri kita? Biar kita ni orang dapat manfaat, tak apa. Sebab tu ada setengah orang kata kan, guru tu bagaikan lilin kan. Bagaikan lilin, membakar dirinya, kemudian hancur lebur tubuh badan dia, kemudian dimenerangi orang lain. Dia digambarkan demikian. Lepas tu ada orang jawab, jangan jadi macam tu. Ada orang jawab, jangan jadi macam lilin. Dia hancur lebur, kemudian orang lain yang bermanfaat. Ada orang yang sebut demikian pula. Tapi kita sebut, tak. Dalam hidup kita ni, walaupun kita ni sampai gugur di jalan Allah, tapi manfaat untuk Islam, maka kita akan dapat pahala yang banyak yang Allah bagi pada diri kita ni, yang waktu mana kita hidup
di akhirat nanti kita akan nampak bagaimana pahala-pahala yang besar yang Allah sediakan pada diri kita. Kita tidaklah kata orang yang hidup dalam keadaan yang tak puas hati, dalam keadaan hidup yang tak selesa sepanjang masa, tidak. Tapi hidup kita nampak ganjaran yang besar bukan di sini, tapi ganjaran yang besar di sana nanti. Pada diri kita demikian. Sehingga kan kita boleh melihat orang Muslim itu mendermakan harta yang dimilikinya dengan sepenuh hati. Kadang-kadang kita berjumpa orang yang ikhlas kan, sampai peringkat dia tu bagi tu macam dia tak kira-kira langsung dalam hidup dia. Kalau kena pada kita pun, kita kata tak boleh ni macam ni. Kalau kita, tapi dia tu, kalau dia memberi dalam kerja-kerja agama, sampai kita tak terbayang dia boleh buat sampai tahap itu. Dalam dia menginfak di jalan Allah SWT. Harta dia lah. Ana pernah kan cerita pada jemaah kan, bila ana dijemput oleh seseorang yang dia kata, Ustaz jemput datang ke rumah, saya nak bagi sikit pada Ustaz. Sikit dia kata. Saya pun pergi rumah dia. Bila pergi rumah dia tu, dia keluar barang kemas. Satu bekas begitu. Banyaklah barang kemas. Dia letak, Ustaz ni saya infak untuk kerja-kerja yang Ustaz lakukan. Saya pun tanya, ni datang daripada mana? Kemudian, betul ke nak bagi semua ni? Ustaz jangan tanya banyak, kan saya ambil balik, dia sebut. Dia sebut demikian. Dia nak mempertahankan keikhlasan dia. Bila dia sebut macam tu, saya pun ambil cepat-cepat. Supaya dia tak ambil balik. Nak sebutnya gambaran, kadang-kadang kan ada orang yang dia boleh bagi begitu. Barang kemas dia, padahal kalau dia pakai lagi, pun cantik lagi untuk diri dia. Tapi dia fikir bahawa aku ni nak yang lebih utama dalam hidup. Nampak ganjaran di akhirat yang lebih besar dalam hidup tersebut. Itu orang yang macam itulah. Yang Allah jadikan pada dia penuh damai dalam jiwa dia untuk dianya meletakkan keikhlasan itu keutamaan dalam kehidupan dia. Kalau bahasa yang mudah, kita berdamailah dengan Allah, dia panggil. Maksudnya dalam hidup kita ni, jangan kita ni berdendam ataupun kita tak puas hati dengan qada dan qadar Allah. Maknanya pada diri kita ni melapangkan dada kita sepenuhnya. Ada orang yang memberikan makanan pada orang lain. Ini contoh-contoh keikhlasan. Bagaimana orang mukmin yang memberi manfaat pada orang yang lain. Dia siapkan makanan, dia masak untuk orang lain. Kadang-kadang ada orang yang meminjamkan buku-bukunya pada siapa yang memerlukan. Dia bagi pinjam. Kadang-kadang orang datang rumah kita kan, tengok buku ni elok lah, nanti lah, boleh pinjam tak? Ambil je lah, kita sebut. Kita sebut demikian. Tak, saya nak pinjam. Tak apa, kita sebut. Tak apa, ambil je. Nanti kalau pinjam-pinjam, nanti takut tak pulang balik. Kita sebut demikian. Ramai dah orang pinjam ni, akhirnya jadi hak milik persendirian. Kan? Begitu jadinya. Lalu kita kata, daripada yang tu, ambil je lah, kita sebut. Nanti saya cari yang lain. Kita ni memudahkan dalam hidup. Kemudian, ada orang yang menghulurkan bantuan pada orang yang sedang ditimpa musibah. Kan kita tengok dalam dunia kita sekarang ni, alhamdulillah, Malaysia kita ni, saya tengok perubahan sikap orang kita ni suka membantu. Berlumba dah nak membantu. Bila berlaku banjir, kita tengok kan, ada abang Viva ke apa dia panggil. Ada yang bawa kereta Viva je letak sangkut bot atas apa dia, atas kereta dia. Ini contoh-contoh yang bagus lah orang panggil. Dulu payah kita nak jumpa orang membantu ni. Ada NGO. Sekarang ni NGO banyak kan. NGO yang membantu. Dengar je orang kena musibah, sampai terus. Di kalangan mereka sebut bantu. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana dianya menghulurkan bantuan pada orang yang sedang ditimpa dengan musibah. Doktor, nurse, 3 tahun dah kan diuji dengan ujian COVID. Bila kita tengok peringkat awal dahulu kan, doktor dan nurse ni tak tidur sampai peringkat macam nak mati dah setengah-setengah. Dalam pakai pula dengan baju yang tutup semua tersebut. Suasana dalam hidup mereka tu tak sama lagi. Mula-mula kena dahulu kan. Sekarang ni nampak macam dah nak balik okey dah sikit. Masyarakat kita macam dah boleh hidup dengan COVID ni sendiri.
Dulu pandemik kan, sekarang dah nak jadi endemik dah. Nak kita jadi macam kena kawan dah dengan COVID ni. Kalau kena COVID pun, saya diberitahu semalam 2-3 malam ni, kebanyakan yang kena COVID tu pun 1 hari 2 hari lepas tu sembuh lah. Allah jadikan sebab dia vaksin dah di vaksin awal-awal pada tubuh badan. Yang vaksin lah, yang tak vaksin tu kena tu terus dalam keadaan yang teruk lah. Puncanya kerana bila dia tak vaksin, dia cuba lawan dengan antibody dia, kekuatan diri dia sendiri. Yang tu yang menyebabkan semakin sukar pada mereka sebut. Ni marah ni geng-geng anti vaksin kan. Geng-geng anti vaksin tu ramai juga yang tak setuju. Lepas 3, 4 pula dia sebut. Lepas 1, 2, lepas 2, 3. Dia bilang. Lepas tu 4, lepas tu 5, lepas tu mati. Dia sebut demikian. Dia sebut demikian. Ni nak marahnya geng-geng anti vaksin ni kan. Dia kata, lepas tu kalau mati nak macam mana? Dia tanya, kalau mati macam mana? Ni kita kata kalau dah sampai ajal nak buat macam mana? Tapi di sudut usaha tu kena usaha lah. Jangan pula kita tak berusaha. Dah diberitahu dah. Usaha, di antara caranya usahanya apa dia? Vaksin. Vaksin ni usaha. Dia kata ni perancangan Dajjal. Ni perancangan missionary. Macam-macam gaya. Dia masukkan dalam badan kita ni, boleh pengesan haba. Macam-macam gaya dia sebutnya. Manusia ni. Adalah orang yang tak setuju kan. Yang tak setuju tu dia ada pandangan dia tersendiri. Manakala yang setuju tu, dia ada pandangan dia tersendiri. Kemudian jangan kita rasa di waktu ini, di kalangan kita saling paksa memaksa. Tak perlu. Bagi saya demikian. Maknanya atas kesedaran diri lah. Kalau kalian rasa nak selamat, kalian rasa kuat dan sebagainya, kita vaksin. Kalau rasa kita ni rasa saya tak percaya lah, saya tak nak lah, tak apa, tak ada masalah pun. Yang tak nak vaksin tersebut. Cuma dia jadi terhad lah. Dia jadi terhad, dia jadi gap. Kenapa? Bimbang jangkitan kamu tu boleh menjangkitkan pula pada orang lain. Tu dia akan jadi demikian. Kalau orang yang tak vaksin ni, kalau dia kena jangkitan, dia boleh jamin tak jangkitan dia tu tak kena pada orang lain. Dia akan jadi demikian. Ni geng-geng anti vaksin ni marah ni. Ustaz pun vaksin juga dia sebut. Ustaz pun. Kita sebut ya, kita ambil pandangan ulama. Ulama dia kata bahawa kita perlu untuk menjaga diri. Maslahah diri ni, nak selamatkan nyawa ni penting. Paling tidak, kalau kita mati juga lepas pada ni, kita jawab pada Allah. Ya Allah, kami dah usaha dah seupaya mungkin. Tapi oleh kerana demikian, kami kena juga sampai ajal kami terima ya Allah. Cara demikian. Kita sebagai seorang mukmin, ni usaha pun tidak, benci pula, misal contoh. Marah pula pada orang yang vaksin. Tu salah, dia panggil demikian. Adalah yang geng anti vaksin hantar mesej macam-macam gaya. Tiap-tiap hari hantar pada anda. Tiap-tiap hari ni hantar, Ustaz tahu tak? Ni perancangan Yahudi dia sebut. Ni kejahatan. Ialah perancangan tu perancangan lah. Tapi kita dah kena sekarang. Kira lah. Lepas tu kalau mati Ustaz, mati inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita sebut demikian. Kalau mati inna lillah. Siapa nak bertanggungjawab? Kalau tak vaksin pun mati, kena bertanggungjawab. Yang vaksin mati pun tak ada siapa nak bertanggungjawab. Kita kena bertanggungjawab depan Allah. Jawab. Manakala pihak yang nak suruh vaksin, pihak kerajaan nak suruh vaksin ni, nak suruh apa dia? Selamat rakyat-rakyat dia. Itu cara demikian. Nak suruh keselamatan itu terjamin. Bila semua dah divaksin, mudah-mudahan matilah virus ini. Virus ini tak mutasi lagi, tidak berkembang lagi, dan tidak ada lagi virus-virus yang lain yang merebak di kalangan kita. Kemudian menghulurkan bantuan pada orang yang timpa musibah. Kemudian membantu fakir miskin. Di antara keikhlasan yang wujud pada hati orang mukmin. Tak boleh tengok orang susah. Orang mukmin ni, kalau dia tengok orang susah je, perasaan dia tu tak boleh terima kesusahan dia itu tidak dibantu. Orang susah ni Allah jadikan sampai dunia kiamat. Padahal ni sekarang kena faham, atas dunia ni ada 2-3 benda yang tak boleh nak dihapuskan sama sekali. Orang kata kita nak hapuskan kemiskinan, bohong ya.
Kerana memang Allah dah susun dah. Hidup ni ada orang kaya, ada orang susah. Begitu Allah buat atas dunia ni. Ada orang kata, kita nak hapuskan buta huruf. Buta huruf. Tak ada buta huruf di atas dunia. Tak boleh. Kerana selagi mana orang melahirkan anak, ada buta huruf. Ada buta huruf. Jadi, lepas tu selagi mana ada orang mati. Orang yang tak buta huruf ni mati. Ada pula yang buta huruf ni. Dia akan jadi demikian. Ni orang kata nak basmi kemiskinan. Tak boleh. Kerana apa dia? Allah dah susun dah. Hidup ni ada orang susah, ada orang miskin. Cuma nak minimizekan, mensedikitkan saja kemiskinan itu boleh. Itu dipanggil demikian. Tapi nak kata hapus kemiskinan, tak mungkin. Boleh terjadi. Ini kesan dalam kehidupan seorang. Menjenguk orang yang sedang sakit. Ziarah orang sakit. Sekarang payah dah orang kita. Kita dah hilang dah kan budaya ziarah orang sakit. 3 tahun ni tak boleh dah. Kenapa? Kalau orang sakit je, bimbang COVID. Orang sakit je bimbang COVID. Di kalangan kita kan, betul-betul dah kena sakit jantung. Jantung masuk IJN. Dah masuk IJN, kena COVID pula dalam IJN. Dengan doktor-doktor kena COVID dekat IJN. Nak sebutnya, padahal dia tu pergi, seorang pakcik tu, ni kes yang berlaku ni, real yang berlaku dekat IJN. Dia pergi tu, ke hospital tu, dia kata dia sesak dada, sakit dada. Doktor kata biasalah, dah memang jantung ni memang sakit dada. Doktor masukkan dia dalam ward. Yang orang lain nak operate ni, 3 orang lagi, dia 4 orang dalam. Habis dijangkiti, cek-cek dia COVID tu. Dengan doktor yang merawat dia tu pun kena COVID. Habis kena COVID dalam ward tersebut. Itu di IJN lah. Di tempat yang lain, sama juga pergi ke hospital. Orang lain dia kata, kami tunggu nak buat pembedahan jantung. Tengok-tengok, doktor test COVID juga. Allahu Akbar. Tak boleh nak buat pembedahan jantung lagi. Menghormati orang tua di kalangan kita. Kesan daripada keikhlasan menjadi orang mukmin. Dia akan jadi begitu. Kita memuliakan orang alim. Cari, tengok, jumpa orang alim, mana kita nak ejek orang alim. Bahkan kita tumpang ilmu daripada kealiman mereka. Ini bukan sifat orang mukmin suka mengejek orang soleh. Kita bukan caci maki orang soleh. Jangan budayakan hidup kita ni mempelekehkan ustaz tu, ustaz ni dan sebagainya. Tak payah. Tak payah dalam hidup itu. Ustazah tu, ustazah ni. Jangan. Tetapi membetulkan pandangan-pandangan tu, itu berbeza dipanggil. Kadang-kadang ada kita tak setuju dengan pandangan ustaz tersebut. Tapi bahasa kita, jangan bahasa mempelekehkan dia. Menjatuhkan dia. Jangan demikian. Kita kena ada yang dipanggil kedudukan kita sebagai sifat kita sebagai seorang mukmin. Orang alim. Kemudian membenci orang yang berbuat aniaya. Membenci orang zalim. Orang yang kejam. Misal contoh. Macam kita kan. Sekarang ni kita keliru kan. Di antara Rusia dengan Ukraine. Perang yang berlaku ni. Kita nak sokong sebelah mana? Misal contoh yang berlaku. Ada setengah orang dia kata, saya tak sokong mana-mana Ustaz. Saya jadi DAP. Saya duduk atas pagar. DAP kan duduk atas pagar. Senang ceritanya. Biar tercucuk punggung-punggung ni. Nak sebutnya yang jadi demikian. Ada yang kata, saya sebelah Ukraine. Kesian Ukraine. Kerana Ukraine diserang oleh Rusia. Ada yang kata, kami sebelah Rusia. Sebab orang Islam di Chechen menyokong yang disebut dengan Rusia. Rupa-rupanya peperangan ini, peperangan saya nampak di antara perang dunia yang sedang meletus awal. Ini sedang berlaku rantaian perang dunia yang kalau tidak dikawal, nescaya merebak sampai seluruh dunia ini sendiri. Saya nampak demikianlah. Ini di antara tanda-tanda akhir zaman yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut api yang akan marak. Di sebelah barat akan datang mula mengepung manusia untuk saat kematian. Berapa puluh tahun perang ni? Wallahualam. Akan berpanjangan, panjang ceritanya. Kerana terlibat dengan Yahudi, terlibat dengan Israel. Israel hantar bekalan peperangan, hantar ke Ukraine. Manakala orang Islam di Chechen bersama dengan Putin kan. Bersama dengan Putin ini sendiri. Bersama dengan Rusia. Apa benda yang sedang berlaku ni?
Kalau tidak kerana peperangan dunia yang sedang meletus. Ini di antara tanda awal yang berlaku lah. Sikit hari kita akan didedahkan lagi banyak benda-benda yang tersembunyi di sebalik peperangan yang terjadi ini sendiri. Kita doa lah pada Allah, moga-moga Dajjal tak timbul lagi saat ini. Sebab ini di antara tanda-tanda sedang berlakunya, dahlah dengan COVID yang sedang menyerang kita, kemudian berlaku pula perang dengan kemusnahan sistem ekonomi yang dahsyat, kemudian naiknya yang disebut dengan kekayaan-kekayaan tertentu dan jatuhnya kemiskinan dengan kemiskinan tertentu, dan mungkin saja Dajjal akan bergerak tak berapa lama lagi. Turunlah Imam Mahdi dan berlakulah yang disebut dengan Mulhamatul Kubra. Mulhamatul Kubra ni maknanya peperangan yang besar yang akan meletus di seluruh dunia ini sendiri. Betul dah yang disebut oleh beberapa alim ulama sebut, kita ni sekarang ni kena ada dah bekalan. Ada setengah ulama sebut, tanamlah ubi-ubi kayu sekarang. Tanamlah bekalan, kerana akan berlaku satu masa di mana akan habisnya bekalan makanan. Inflasi ni semakin teruk, kemudian kesan semakin merebak di kalangan kita. Dahlah derita dengan penyakit yang tak berkesudahan lagi, disambung lagi dengan peperangan yang berpanjangan, kemiskinan dan kemusnahan ini sedang di hadapan mata. Dipanggil demikian. Ini cerita banyak kan, kena marah kita kan. Memuliakan orang alim. Kemudian ramah kepada orang yang bersikap baik terhadap kaum muslimin dan kerap memberikan pertolongan. Kita sebut tadi pribadi-pribadi mukmin. Ini pribadi mukmin, tanda keikhlasan yang ada padanya. Pada keseluruhan orang mukmin itu akan memanfaatkan umur yang dimilikinya dengan berbuat kebaikan. Setiap masa kita ni dengan penuh kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Segala bentuk kebaikan dan keluhuran yang mampu dilakukan tidak akan disia-siakan. Dalam hidup kita ni, ada je peluang berbuat baik, buat. Jangan lepaskan peluang ni. Para hadirin sekalian, nampak ada je peluang untuk kita nak buat amal soleh, buat terus. Jangan tangguh. Jangan sebut, saya nak buat sikit-sikit lagi dah. Saya akan lakukan juga, tapi sikit lagi. Jangan. Kerana apa dia? Peluang ini, kalau kita tak grab, tak ambil peluang ini, maka nescaya kita akan terlepas peluang yang demikian. Ini sifat orang mukmin. Orang mukmin ni, hidup dia sentiasa mencari peluang-peluang pada diri dia. Macam orang yang mencari peluang projek. Peluang dapatkan projek-projek daripada kerajaan ke daripada, sentiasa mata mereka tu meliar untuk dapatkan projek. Mereka akan cari jalan. Macam mana lagi nak dapat projek? Macam mana lagi nak kontraktor kan? Supplier ni, dia akan cari kat mana lagi ruang yang dia mesti dapat. Berjuta-juta mereka nak dapat. Ada satu syarikat tu sampai 1 bilion dia dapat. Nak sebutnya mencari, cari untuk dapatkan projek. Dia akan jadi demikian. Bila dia dapat projek, dia tahu dengan projek ni membawa keuntungan. Demikianlah orang mukmin. Orang mukmin dia mencari peluang dalam hidup dia untuk berbuat kebaikan. Setiap kali mana dia dapat kebaikan, itulah tanda dia sedang mendapat peluang yang banyak pahala dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita berhenti setakat ni dulu, insya-Allah. Kita sambung pada akan datang nanti. Bukan hanya itu saja, insya-Allah. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang nanti. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah